Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa bihi nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru lillah. Pertama-tamanya sama-sama kita menyatakan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan Allah, atas segala bantuan, taufik dan hidayah Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama kembali untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 111. Masih di dalam tajuk, di dalam Al-A'iqur Rabi' An-Nafsu. Itulah penghalang ibadah yang keempat, hawa nafsu. Baik, di dalam perbincangan yang lepas ya, bagaimana pengarang dia sebut kepada kita untuk kita ini mengekang, menyekat dan menguasai nafsu, terutamanya nafsu ammarah bisu, ya, yang ada dalam diri kita, dalam diri manusia. Kita hendaklah mengekangnya dengan kekang taqwa dan wara', ya, kata Imam Al-Ghazali. Mengekangnya dengan kekang taqwa dan wara', supaya dengan itu kita akan mudah ataupun kita akan boleh menggunakan nafsu kita ini untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dalam waktu yang sama, kita dapat menghalang nafsu kita ini daripada melakukan kejahatan. Baik, seterusnya pengarang menyatakan kepada kita dalam muka surat 111 tu, maka jika engkau kata, nyatakan olehmu bagi kami sekarang apa itu taqwa, hingga kami ketahui akan dia. Imam Al-Ghazali menerangkan pula kepada kita pengertian taqwa. Bila disebut tadi menggunakan kekang taqwa, ya, untuk mengekang, untuk mengawal nafsu, maka diterangkan kepada kita apa itu taqwa. Maka ketahui olehmu bahawasanya taqwa itu bendaharaan, yakni perbendaharaan yang amat besar. Suatu benda, suatu perbendaharaan yang sangat besar nilainya, ya, satu benda yang sangat berharga. Maka senya apabila engkau dapat dengan dia, yakni dengan takwa tadi, maka beberapa yang engkau dapat padanya daripada permata yang indah-indah. Ya, kalau kamu memiliki sifat takwa, bermakna yang pertama, kamu mendapat permata yang sungguh indah, yang sungguh bernilai, dan dapat perkara ajaib-ajaib, mendapat perkara yang ajaib, yakni perkara yang menakjubkan, dan kebajikan yang banyak, dan rezeki yang mulia-mulia, yakni rezeki yang mewah, dan kemenangan yang besar-besar, dan tawanan, yakni keuntungan yang jasim, yakni yang besar juga, dan mendapat kerajaan yang azim, mendapat kerajaan yang agung. Begitu.
Ya, kalau contohnya Al-Ustaz Sa'id Hawa rahimahullah dalam kitabnya Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, di dalam menceritakan sifat golongan yang dikasihi oleh Allah, yang pertamanya dia letak ialah sifat taqwa. Ya, sifat taqwa. Dan beliau menyifatkan sifat taqwa ini adalah menjadi ibu kepada segala sifat-sifat yang dipuji di sisi Allah. Ada takwa ni, maka akan datanglah sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji yang lain. Tapi kalau tak ada takwa, sifat hak baik, hak terpuji ni akan lari, akan hilang, tak lekat pun. Jadi pelakon bolehlah berlakon baik sekejap, tapi hakikatnya tidak begitu. Ni ibu kepada segala sifat-sifat terpuji, kata Al-Imam atau Al-Ustaz Sa'id Hawa rahimahullah. Baik. Jadi itu yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali kalau kita ini berjaya memiliki sifat taqwa, maka adalah yakni seolah-olah kebaikan dunia dan akhirat telah engkau menghimpunkan. Siapa yang memiliki sifat takwa bermakna dia telah menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Dia telah berjaya memiliki kebaikan dunia dan akhirat. Maka dijadikan di bawah perkara yang satu itu, iaitu takwa, sekalian yang tersebut itu. Jadi semua yang disebut tadi, mudahnya segala kebaikan dunia dan akhirat terhimpun pada sifat yang satu itu, iaitulah sifat taqwa. Dan tilik olehmu barang yang di dalam Al-Quran daripada menyebutkan taqwa, dan digantungkan dengan dia daripada segala kebajikan, dan beberapa janjian atasnya daripada pahala dan thawab, dan beberapa disandar, yakni berapa banyak disandar kepadanya daripada bahagia, yakni daripada mendapat kebahagiaan. Dan aku hendak bilangkan yang demikian itu daripada jumlahnya 12 perkara. Jadi dia kata kalau kita tilik pandang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim, maka di sana Allah Ta'ala sebut takwa ini dan dikaitkan dengan segala bentuk kebajikan dan kebaikan. Takwa ini dijanjikan pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah. Disandarkan kepada takwa ini bahawa orang yang bertakwa akan mendapat kebahagiaan. Dan semua ini, kata Imam Al-Ghazali, dia membuat kesimpulan ada 12 perkara yang disebut oleh Al-Quran paling tidak tentang kelebihan sifat takwa. Ni dia tak terang lagi perinci makna takwa, ya. Ni dia terang kelebihan sifat takwa, supaya bila kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan merasa berkeinginan, kita akan merasa membuat-buat untuk memiliki sifat yang mulia ini, sifat yang mahal ini. Yang pertama dia kata, iaitulah madhun dan sana. Takwa ini diberikan madhun dan sana, yakni pujian dan sanjungan. Allah Ta'ala puji sifat takwa dan orang yang bertakwa ini, seperti firmanullahu Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika engkau sabar dan takut, yakni bertakwa, jika kamu sabar dan bertakwa, maka bahawasanya yang demikian itu daripada pekerjaan yang dicita-cita. Takwa dan sabar ini antara
sifat yang perlu dicita-citakan oleh semua manusia. Yang menjadi antara sifat yang ingin dicapai oleh semua manusia, kata Allah. Ini mendapat pujian dan sanjungan dari sisi Allah. Yang kedua, hifzun dan hirasah, yakni dipelihara dan dijaga daripada segala seteru. Dengan sifat takwa ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga, akan pelihara orang yang bertakwa ini daripada musuh-musuh. Firmanullah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika sabar kamu dan takut, yakni dan kamu bertakwa, tiada memberi mudarat akan kamu tipu daya mereka itu sesuatu pun. Yakni musuh tidak akan berjaya memudaratkan kamu dengan tipu daya kamu. Sebab apa? Orang bertakwa, Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan tolong. Ya, nanti dia akan sebut dalam ayat-ayat yang lain bagaimana bantuan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka akan dipelihara dan dijaga daripada segala tipu daya musuh-musuh. Itu yang kedua. Ialah kalau dalam hadis tu Nabi ada sebut, ihfazillaha yahfazka, kata Nabi. Peliharalah kamu akan Allah, Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Maksud macam mana pelihara akan Allah? Yakni peliharalah perintah-perintah Allah. Peliharalah hubungan kamu dengan Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu, kata Nabi. Jadi hari ni kita ni Allah Ta'ala tak jaga. Sebab apa? Sebab kita pun tidak memelihara hubungan kita dengan Allah. Duk kira nak jaga hubungan dengan manusia sahaja, sehingga mengenepikan hak Allah dan seumpamanya. Baik, yang ketiga, kelebihan takwa yang ketiga, dikuatkan, yakni disokong kuat oleh Allah dan ditolongkan. Sebagaimana firmanullahu Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahawasanya Allah Ta'ala beserta mereka itu yang takut, yakni yang bertakwa, dan mereka segala membaikkan mereka itu yang disuruh Allah Ta'ala, yakni dan Allah Ta'ala bersama dengan golongan yang sentiasa memperbaiki amalan mereka. Gitu, muhsinun, orang yang memperbaiki amalan, ataupun orang-orang yang melakukan amal-amal kebajikan. Jadi Allah Ta'ala sebut Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yakni mereka akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisah-kisah perang fisabilillah yang berlaku mutaakhir ini, dulu bila berlaku perang di Afghanistan, banyak perkara-perkara yang ajaib, yang karamah yang diceritakan tak, bagaimana Allah Ta'ala bantu tolong tentera-tentera mujahidin ini. Itu di antara bukti. Baik. Yang keempat, kelebihan yang keempat, dilepaskan daripada segala kepayahan dan diberi rezeki yang halal, seperti firmanullah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Kita namakan ayat ni ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Lepas tu tulis cantik-cantik, gantung dalam kedai makan tak? Dia kata ni ayat murah rezeki, dia kata. Firmanullah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Dan barang siapa takut, yakni bertakwa akan Allah, dijadikan baginya keluasan, yakni pintu keluar. Makhraja maknanya jalan keluar daripada masalah, daripada segala kepayahan, kesulitan. Dan diberi rezeki akan dia daripada sekira-kira tiada dikira-kirakan, yakni diberikan rezeki daripada jalan punca yang dia tidak sangka-sangka. Ni janji Allah. Syaratnya wa man yattaqi, siapa yang bertakwa pada Allah. Lalu Allah Taala sebut siapa bertakwa, ni yang dia dapat makhraja. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada masalah, Allah Taala bagi jalan keluar. Lepas tu Allah Taala kurniakan pula rezeki daripada jalan yang berbagai. Orang yang pernah melalui pengalaman yaj'al lahu makhraja dan pengalaman yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini dia dapat ceritalah macam mana tak, bagaimana Allah Taala membantu mereka di waktu kesulitan, bagaimana Allah Taala membantu menyelesaikan masalah, mendatangkan rezeki, pertolongan melalui cara yang tidak disangka-sangka. Banyak cerita. Tak banyak ceritalah kita boleh dapat. Saya buat satu contoh lah. Saya ada seorang sahabat tu, saya duk tolong kawan tu, ada yang yang buat pondok di mana, di Kemboja tu. Dia cerita satu hari, ini berlaku di sana lah. Dia kata tak semena-mena dia berjumpa seorang lelaki, ini orang Malaysia ni, pergi ke Kemboja tu. Dia ni berjalan mengembara seorang-seorang. Mengembara, hidup tanya ke orang putih. Orang kampung tu tak tahu cakap orang putih. Tanya pula siapa boleh cakap Melayu. Tulan tak jumpa orang boleh cakap Melayu. Sehinggalah dia pergi tegur, ada apa pak cik? Allah dia kata alhamdulillah jumpa juga orang boleh cakap Melayu, katanya. Ya. Sembang-sembang, dia bawa kawan ni berjalan. Lepas tu dia kata, dia datang ke pondok tempat beliau buat pondok tu. Dia tengok pondok, dia kata, apa lagi perlu bantuan? Adalah tu nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Bila dia nak balik, dia kata apa? Dia kata nanti saya akan masukkan sikit wang, bolehlah buat bangunan-bangunan ni. Kawan ni balik Malaysia, dia hantar duit dalam RM30,000 supaya buat lagi bangunan untuk pelajar. Ni orang kata rezeki yang min haitsu la yahtasib. Dia buat kerja tu gantung pada Allah. Allah Taala hantar orang datang bantu. Hak kita minta nak dapat 30,000 pun susah tuan kalau pergi minta sana sini. Tapi Allah Taala hantar, datang jumpa dengan dia, bawa ke pondok, tengok, bantu. Banyak lagi cerita-cerita yang seumpama itu dah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi syaratnya bertakwa. Baik. Yang kelima, kelebihan takwa ini membaikkan amal. Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan kita. Allah Ta'ala akan memperelokkan amalan kita. Orang bertakwa ni, Allah Ta'ala akan memperelokkan amalan dia. Dengan maksud dia akan menjadi orang yang kalau buat amalan pun, amalan itu adalah amalan yang bertepatan dengan syariat, dan amalan yang insya-Allah disertakan dengan ikhlas, khusyuk dan seumpamanya, dan diterima sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kat situ dulu dia ambil. Ada sambungan lagi, yang ke-6 nanti sambungan dia. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, takut kamu akan Allah, yakni bertakwalah kamu kepada Allah, dan kata olehmu perkataan yang betul.
dan berkata-katalah dengan perkataan yang betul, yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya dibaik tak akan dibiarkan kita ini terus berada di dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Ialah orang yang bertakwa ni tuan-tuan, dia tak sombong. Ya. Dia ni orang yang rendah diri, orang yang sedia untuk ditegur. Ini orang bertakwa. Tapi kalau orang tu tak ada sifat takwa, orang tengok dia buat salah, orang pakat diam je. Sebab apa? Orang malas nak tegur. Sebab kalau tegur dia marah. Dia marah. Dia marah. Tak pernah jumpa orang jenis macam tu tuan-tuan. Takkan tak pernah jumpa tak? Saya jumpa ramai orang jenis macam tu. Dia pantang ditegur. Bila kita tegur baik-baik seorang sama seorang pun, dia kata apa? Memang sengaja cari salah saya. Pula dah. Jadi kalau memang salah, cari salah saya, jadi susahlah kita nak membetulkan kesilapan. Tapi kalau orang yang bertakwa, ada orang tolong tegur, Allah terima kasihlah. Terima kasihlah tolong tegur, tolong perbetulkan. Baik. Kan beza tu tak? Allah Ta'ala membuka hati dia, membuka hati orang lain juga. Baik, yuslih lakum a'malakum. Yang keenam, diampunkan segala dosa. Sambungan ayat tadi. Surah Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan maksud, dan diampunkan kamu segala dosa-dosa kamu. Ya, orang yang bertakwa ni, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dia. Memanglah orang bertakwa ni adalah orang yang pertamanya, dia sentiasa taat, patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang keduanya, dia sentiasa menjauhkan diri dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah. Kalau takdir dia jatuh dalam maksiat pun, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Dan dengan makna juga, Allah Ta'ala pelihara dia daripada jatuh ke dalam dosa maksiat. Kan Nabi kita disebut, Nabi ni selalu disebut. Contoh dalam kisah bila Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu ni kuat sangat ibadat sembahyang malam sehingga bengkak-bengkak kaki, sedangkan engkau telah diampunkan Allah dosa kamu yang telah lalu dan akan datang. Apa maksud diampunkan dosa yang telah lalu, kita fahamlah. Tapi dosa yang akan datang dengan maksud apa? Dengan maksud dipelihara. Nabi ini maksum, dipelihara daripada melakukan dosa dan kesalahan. Jadi yang kita nak di sini, antaranya orang yang bertakwa itu selain daripada mendapat keampunan dosa, dan Allah Ta'ala memelihara dia daripada jatuh dalam dosa dan maksiat. Ya. Kita boleh tengok beza orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa ni. Ya. Baik. Bagaimana Allah Ta'ala memelihara mereka daripada dosa pun kadang-kadang kita boleh nampak. Yang ketujuh, mahabbah, mendapat mahabbah, yakni kasih cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih, sayang, cinta pada orang yang bertakwa. Firmanullah, innallaha yuhibbul muttaqin. Surah At-Taubah ayat 4. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih, sayang akan orang yang takwa, orang yang takut. Ya. Orang yang bertakwa ini
Kalau nanti ada disebut dalam ayat di bawah, dalam surah Yunus nanti akan disebut Allah Ta'ala menggelarkan mereka sebagai para wali, awliyaullah, wali-wali Allah, yakni orang-orang yang dekat, orang-orang yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah, digelar sebagai wali. Kita ni tok wali juga, wali nikah boleh lah tak? Wali yang satu lagi tak tahu lagi lah. Baik. Jadi Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, kalau kita menggambarkan kita sendirilah, kalau kita ni sama-sama manusia, kita sayang kepada seseorang, bagaimana sikap kita kepada orang yang kita sayang? Tentulah kita akan beri perhatian, ya. Kita akan ambil berat, kita akan memenuhi keperluan dia, permintaan dia, semua sekali lah. Ya, begitu kalau sikap kita, tindakan kita kepada orang yang kita sayang. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana apabila Allah Ta'ala menyatakan Allah itu sayang kasih kepada hambanya yang bertakwa. Jadi tentulah orang macam ni begitu istimewa kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Baik. Yang ke-8, yang ke-8, yakni qabul, penerimaan akan amalnya. Allah Ta'ala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah itu daripada orang yang muttaqin. Ataupun kalau kita lihat terjemahan baru, hanya senya Allah Ta'ala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, ayat ni beritahu kita antara syarat diterima amalan itu ialah orang itu hendaklah orang yang bertakwa. Memanglah tuan-tuan, orang yang bertakwa inilah yang akan memiliki sifat ikhlas. Ya. Kita selalu sebut ada 3 syarat nak terima amalan. Yang pertama, iman atau Islam, yang pertama. Yang kedua ialah ikhlas. Ikhlas ni lahir daripada manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, amalan tu hendaklah betul dengan hukum syarak. 3 syarat. Jadi kalau hilang satu syarat, amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah, yakni tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya senya Allah Ta'ala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Maknanya tuan-tuan, kalau tak ada sifat takwa dalam diri kita, jangan kita terkejut akhirat kelak hak kita buat banyak-banyak tu Allah Ta'ala tolak, tak terima. Ya. Sebab apa? Mungkin kita buat amalan tadi dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takabburnya, dengan sum'ahnya, dan seumpamanya. Baik. Ataupun dalam diri kita ini ada sifat dengki, iri hati, hasad, ya, dan seumpamanya, yang boleh merosakkan ataupun menghilangkan pahala amalan-amalan kita. Baik, yang ke-9, kelebihan takwa yang ke-9, ikram, yakni memuliakan ataupun kemuliaan. Orang yang bertakwa ini mendapat kemuliaan dan membesarkan, yakni mendapat penghormatan di sisi Allah.
Sebagaimana firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahawasanya yang terlebih mulia kamu pada Allah, yang terlebih takut kamu, yakni orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah, mendapat kemuliaan dan juga penghormatan di sisi Allah. Ini adil Islam, tuan-tuan. Kita ni nak jadi mulia sebab keturunan, tak semua orang berpeluang, tak? Ya, nak jadi mulia sebab keturunan. Kita kalau mulia kok keturunan raja lah, bangsawan raja. Nah, ni berapa orang yang keturunan raja ni tak tahulah tak. Ya, raja mulia rasa tak. Tapi tak semua orang dapat. Ya, dan macam-macam kemuliaan dunia yang lain ni kita tak berpeluang, tak semua orang berpeluang. Ya. Sebab memang kita ditakdirkan lahirnya begini. Allah Ta'ala beri peluang yang sama kepada kita semua ni nak jadi mulia di sisi Allah. Allah Ta'ala beri peluang yang sama, iaitu jadilah kamu orang paling bertakwa, maka kamu menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Baik. Baik lelaki atau perempuan. Ayat ni dia didahulukan tak tentang Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala kata dia buat manusia ni berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, berlainan bahasa, warna kulit, lita'arafu, untuk kamu saling mengenali. Tapi hak paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Bukan untuk kamu ni berbangga, untuk kamu ni meninggi diri, untuk kamu ni menguasai ataupun menghambakan orang lain, tidak. Tapi lita'arafu. Ta'arafu ini juga ada terkandung di dalamnya pengertian untuk kamu ini saling bekerjasama untuk saling melengkapkan kehidupan kamu di dunia ini. Begitu. Yang ke-10, menyuka, yakni akan disampaikan berita gembira tak kala hendak mati. Orang yang bertakwa ini tak kala nak mati akan disampaikan berita gembira daripada Allah kepadanya. Ini disebut oleh Allah dalam surah Yunus ayat 63 hingga 64. Ayat ni tuan-tuan saya ambil satu ayat sebelumnya, ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah yang bermaksud, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka itu tidak akan bersedih. Mereka tak rasa takut dalam menghadapi cobaan di dunia ini. Dan mereka juga tak akan sedih selepas meninggalkan dunia ini. Lalu Allah Ta'ala kata, wali ni siapa? Bermula mereka yang percaya mereka itu, iaitulah orang-orang yang beriman, dan adalah mereka itu takut, dan adalah mereka itu bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala letak nak jadi wali dua syarat ya tuan-tuan. Beriman, bertakwa. Dua anak tangga tak? Tapi cakap mudah lah, sebut mudah aja. Dua anak tangga, beriman, bertakwa. Tapi nak mencapai iman yang sebenar, iman itu menjiwai diri kita, mengalir dalam setiap urat darah kita, bukanlah satu benda yang mudah. Takwa macam tu juga. Takwa menguasai diri kita. Takwa ini menguasai jiwa kita. Ni kata Allah, mereka adalah para wali.
lahumul busyra, bagi mereka itu kesukaan, yakni disampaikan berita gembira di dalam hidupnya di dunia dan di dalam akhirat. Apa dia berita gembira di dunia ini tuan-tuan? Banyak, kata ulama banyak. Kalau buka tafsir ayat ni disebut, ya, kalau dunia ni iaitulah Allah Ta'ala menjanjikan pertolongan Allah. Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan untuk mereka ke atas musuh-musuh mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan yang beramal soleh, Allah Ta'ala akan melantik kamu, mengangkat kamu menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diangkat Allah menjadi pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa. Ini janji Allah. Banyak lagi pertolongan yang dijanjikan oleh Allah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana, ya, dan seumpamanya Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan perkara lain yang disukai oleh kamu ialah nasrum minallah, bantuan kemenangan daripada Allah, wa fathun qarib, dan juga pembukaan ataupun kemenangan yang dekat. Maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan di hari akhirat pula macam mana disampaikan berita gembira, yakni disampaikan berita gembira bahawa bagi mereka dijanjikan syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Contohnya dalam surah Fusilat, ya, kalau kita rujuk surah Fusilat ayat 30 hingga 32, saya baca sikit sebab dia ada kaitan. Disebut oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, orang yang betul-betul berpegang dengan imannya, kemudian mereka istiqamah, yakni tetap teguh di atas jalan yang betul. Ini sifat orang yang bertakwa, ya tuan-tuan, ya. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Nih, Allah Ta'ala utus malaikat membisikkan dalam hati kita supaya teguh, supaya yakin, supaya kita ni tak rasa rugi dengan apa yang kita buat. Kalau kita sedekah, kita tak rasa rugi dengan apa yang kita sedekahkan, dengan apa yang kita belanjakan, apa yang kita korbankan. Ni malaikat dari semasa ke semasa memberi ilham, malaikatul mulhim. Dan kalau kita buka dalam kitab tafsir juga ditafsirkan, yakni ketika mana orang ni nak mati, Allah Ta'ala hantar malaikat beritahu, jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa takut. Sebab siapa-siapa nak mati, dia rasa sedih nak pisah dengan siapa? Dengan ahli keluarga dia. Nah,
Kita nak pergi berjalan luar negeri pun sedih dah. Nak pergi Mekah tu bukan main sedih dah. Macam pisah tu tak nak berjumpa dah. Ya, sedih. Ya. Ini nak mati lagilah bersedih, berduka cita. Kata malaikat, jangan sedih, jangan berduka cita. Ya. Kerana yang kamu tinggalkan ini, insya-Allah Allah Taala akan pelihara mereka. Allah Taala akan jaga mereka. Bahkan kamu selepas mati bergembiralah. Berita gembira disampaikan kepada kamu, iaitulah kamu akan beroleh syurga yang dijanjikan Allah kepada kamu. Itu dia tak. Orang bertakwa saat nak mati pun begitu. Kata Allah lagi, kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia. Orang beriman bertakwa, Allah Ta'ala menyebut, kamilah penolong-penolong kamu. Ya. Sebab itu kita jangan pelik bila tengok pejuang-pejuang Islam ini, mereka tak takut pada siapa-siapa pun. Mereka tak takut. Sebab apa? Mereka yakin Allah bersama mereka, menolong mereka. Dan pada hari akhirat, akhirat pun Allah jugalah wali penolong. Dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu. Atas dunia kamu tahan nafsu kamu, akhirat kelak kamu nak apa, kamu akan dapat. Serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-cita mendapatnya. Pemberian-pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tu dia yang ke-10. Janji Allah kepada orang yang bertakwa kepadanya. Baik. Yang ke-11, kelepasan dari api neraka seperti firman Allah Ta'ala, Thumma nunajjil ladhina taqaw, surah Maryam ayat 72. Kemudian kami sentosa, yakni kami menyelamatkan segala mereka itu yang takut. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa itu, yakni daripada bakaran api neraka. Ialah dah dapat syurga, dalam waktu yang sama diselamatkan daripada api neraka. Begitu juga firman-Nya, wasayujannabuhal atqa, surah Al-Lail ayat 17. Dan lagi kami jauh akan dia segala orang yang terlebih takut. Yakni kami akan menjauhkan api neraka itu daripada orang yang atqa, yang paling bertakwa. Lagi bertakwa, lagi jauhlah seseorang itu daripada api neraka. Yang terakhir, yang ke-12, di dalam menyebut kelebihan sifat takwa ini, kekal di dalam syurga, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran bila cerita tentang syurga, u'iddat lil muttaqin. Dalam surah Baqarah pun ada disebut, u'iddat lil muttaqin. Segala syurga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ialah kalau di awal surah Baqarah tu Allah Ta'ala sebut, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka itulah orang yang berada di atas cahaya petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya, yakni berjaya mendapat syurga Allah di hari akhirat kelak. Bahkan berjaya dunia dan juga berjaya di hari akhirat. Siapa? Iaitulah orang-orang yang bertakwa. Baik, kita berhenti sekejap laluan untuk azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi ya. Baik. Jadi itu 12 perkara ya, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada kita, kelebihan sifat takwa dan kelebihan kurniaan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata beliau lagi, maka inilah sekaliannya kebajikan dan bahagia di dalam dua negeri di bawah takwa ini,
maka jangan kamu lupa akan bahagian kamu, hai lelaki, daripadanya. Jadi lelaki itu termasuk juga perempuan lah. Ini segala bahagian dunia akhirat yang akan diperolehi oleh kita sekiranya kita memiliki sifat takwa ini. Kemudian kata beliau lagi, ni dia buat sedikit kita boleh kata seperti kesimpulan daripada 12 perkara tadi, ya. Beliau menyatakan kemudian yang menghimpunkan padanya ini kelakuan, ya, yang terhimpun daripada 12 perkara ini yang berkaitan dengan tercapainya matlamat di dalam urusan ibadah ini, dia sebut 3 usul, ada 3 perkara asas daripada 12 perkara tadi. Di dalam untuk kita ini mencapai matlamat di dalam urusan ibadah ini, kalau kita lihat daripada 12 tadi ada 3. Ada 3 perkara asas. Yang pertama ialah taufik dan ta'yid, yakni menguatkan pertamanya dengan maksud mendapat taufik, pimpinan dan ta'yid, mendapat sokongan kuat daripada Allah, dan iaitu bagi orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa ini akan dibantu, ditolong, diberikan taufik oleh Allah, diberikan pimpinan, dita'yid, akan dibantu oleh Allah. Firmanullah Ta'ala, innallaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, kalau ayat tu kita ambil satu sepatah lagi, satu perkataan lagi, ketahuilah sesungguhnya bahawasanya Allah Ta'ala beserta orang-orang yang muttaqin. Ya. Memang dalam kita ni nak menumpukan perhatian dalam amal ibadah, kita sangat-sangat perlu kepada taufik dan ta'yid daripada Allah. Ya. Kalau Allah Ta'ala tak beri taufik, umur 60, 70 pun kata orang, dia tak mukallaf lagi, katanya tak. Ramai. Kita duduk dalam masyarakat ni, kita boleh lihatlah orang keliling kelalang kita ni tak. Ada orang 5, 60, semayang pun tak lagi. Semayang idak yang banyak daripada semayang ni tak. Itu terlibat dengan macam-macam maksiat, judi lah, karaoke lah, itulah, inilah. Ni jenis manusia yang tak dapat taufik dan ta'yid daripada Allah. Walaupun hari-hari orang nasihat, orang kata dia ni buat pekak je, buat tak tahu je. Ni ada manusia jenis macam ni. Baik, yang keduanya daripada yang disebut daripada 12 perkara tadi ialah membaikkan amal dan menyempurnakan taksirnya, yakni kekurangannya oleh Allah. Sebagaimana firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab tadi, yang di akhir ayat 71, yuslih lakum a'malakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai, pada ayat ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Ya, Allah Ta'ala juga akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang berlaku pada amalan tadi. Cara macam mana Allah Ta'ala nak memperbaiki amalan kita, nak menutup kekurangan kita, itu Allah Ta'ala, seperti yang saya sebut tadilah, Allah Ta'ala hantar orang, Allah Ta'ala menjadikan kita ini mudah terima nasihat, Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita dan seumpamanya. Baik.
Ini yang kedua. Yang ketiga ialah qabulul a'mal, yakni diterimanya amal. Jadi kalau kita ni susah payah buat amalan, kalau tak diterima, amalan tu jadi sia-sia saja, tuan-tuan. Tak. Pergi ke Mekah tu. Ya, berapa puluh ribu habis ikut apa? Ikut package tak? 30,000 habis duit. Itu 30 tu tambang makan apa begitu urusan. Hak yang belanja campur lagi 30,000. Belanja sebulan di sana tu tak? Banyak belanjanya. Jadi habis duit banyak pun, tapi kalau tidak ada sifat takwa ini, macam mana amalannya itu? Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah Ta'ala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Sebab itu kata Imam Ghazali, dan edaran, yakni peredaran ibadah berkisar atas ini perkara yang tiga. Jadi ibadah ni dia duduk atas tiga asas ini. Dapat taufik, Allah Ta'ala memperbaiki amal dan menyempurnakan kekurangannya. Dan yang ketiga ialah Allah Ta'ala menerima amalan dia. Ni tiga tapak ni. Iaitulah diberi taufik awalnya hingga engkau kerjakan amal, kemudian dibaikkan bagi taksir, hingga yang ketiganya sempurna qabulnya, sempurna penerimaannya oleh Allah. Maka apabila sempurna akan tiga ini, iaitu dan inilah, dia kata iaitu dan inilah yang ditadarru', yang dimohon padanya segala orang yang abidun, ahli ibadah. Sebenarnya ahli ibadah minta tiga perkara inilah, yang mereka minta kepada Allah Ta'ala dan memohon mereka itu, dan berkata mereka itu di dalam doanya. Ini antara doa ahli ibadah. Rabbana waffiqna li ta'atik. Ini yang pertama, Rabbana waffiqna li ta'atik. Tuhan kami, beri taufik bagi kami untuk mengerjakan taat akan Dikau. Bantu kami ya Allah, pimpin kami ya Allah. Wa tammim lana taqsirana, dan sempurnakanlah bagi kami akan taksir kami, yakni akan kekurangan-kekurangan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ni kita duk baca doa. Ya. Sebab mungkin dalam amalan kita itu ada kekurangannya, ada kecacatannya. Kita minta Allah Ta'ala tampung, Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala menyempurnakannya juga. Wa taqabbal minna birahmatika ya arhamar rahimin, dan terimalah daripada kami akan amalan kami tadi ya Allah, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Dan telah memuliakan dengan dia, yakni dengan tiga perkara tadi, bagi orang yang muttaqin, sama ada meminta ia atau tiada ia meminta. Jadi orang-orang yang bertakwa ni sama ada dia minta dengan Allah tiga perkara tadi, atau dia tak minta dengan Allah, Allah Ta'ala tetap akan memberikan tiga kemuliaan ini kepada mereka. Ya. Maka lazimkan olehmu dengan takwa jika kamu berkehendak akan ibadah bagi Allah Ta'ala. Tetapi jika kamu kehendak akan bahagia dunia dan akhirat, usahakan dia seboleh-bolehnya. Jadi kata begitu. Jadi kalau kita ni nak kebahagiaan dunia dan akhirat, usahakan kita kena mujahadah untuk memiliki sifat takwa ini. Moga-moga insya-Allah tuan-tuan kita semua diberikan taufik oleh Allah, dan kita ini digolongkan Allah dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Boleh.
Hmm. Hmm. Ya, yeah. Betul. Betul lah. Yalah, betul lah tu. Kita dah sebut tadi bahawa bila sebut takwa ni begini dapat, mudah disebut lah. Sebut ni memang mudah lah. Tu imam hari Jumaat tu duk ulang tak? Ya, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Jadi memang nak mencapai takwa yang sebenar, nak mencapai mukmin yang sebenar ni semua perlu mujahadah. Ya. Dan sebab itulah kata ulama, mujahadah tu satu, minta taufik daripada Allah tu jangan lupa, kena sentiasa minta, ya Allah, bantu, ya Allah berilah. Ya. Kita minta, insya-Allah. Kita minta ni dengan penuh tadarruk, dengan penuh merendah diri, mengharap pada Allah. Insya-Allah kena pula kita minta tu dengan adabnya, pada masa yang makbulnya, tempat yang makbulnya, insya-Allah. Insya-Allah kita doa moga-moga dipermudahkan oleh Allah. Walaupun memang benda tu bukan mudah nak dicapai. Betul lah, saya setujulah dengan perkara tu. Ya. Sebab kita ni dalam dunia hari ni memanglah nak istiqamah ni, summastaqamu, nak istiqamah atas iman, atas amal soleh, atas takwa ni pun satu cabaran yang sangat besar. Cabaran banyak sangat. Cabaran nak istiqamah ni. Betul. Ilmu pun macam tu, betul lah. Yang zahir, yang batin, betul lah tu. Ibadat pun yang zahir dan yang batin tak. Jadi moga-moga yang kita belajar daripada kitab ni dan juga daripada kitab-kitab yang lain yang berbagai, tiap-tiap malam tengok jadualnya ada tu, insya-Allah lah ilmu yang zahir, yang batin, ibadat yang zahir dan yang batin itu dapat kita perolehi. Walaupun mungkin nak sempurna 100% itu, wallahu alam lah. Kalau Allah Taala nak bagi, dapatlah tak. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma a'izal islam wansul muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma adfa' wakshif 'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal qurab la yadfa'hu wa la yakshifuhu ghayruk. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.